Ini communicate yang berkesan. Bagaimana kita berdakwah, cara perkataan macam mana yang terbaik, tone macam mana yang terbaik, luahan macam mana yang terbaik. Jenis ini Allah sebut sekurang-kurang ada 6 dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nisa ada 3. Qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan baligha. 3 jenis. Dalam surah Al-Isra ada 2. Qaulan karima, qaulan maisura. Dan 1 dalam surah Taha, qaulan layyina. Semua bentuk komunikasi dan cara-cara bercakap ni lebih awal diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Baki lagi bagaimana kita mengadaptasi dan implementasikan cara kita berkomunikasi dan bercakap dengan individu atau kelompok lain dengan cara yang terbaik. Itu kita bahas di lain kali jenis-jenis tu. Bukan jadi tumpuan bahasan kita pada malam ini. Baik, seterusnya berbuat baik kepada kaum kerabat, ahli keluarga yang terdekat dengan menunaikan hak-hak mereka. Memberikan bantuan, pertolongan kepada orang-orang miskin, ibnu sabil dan sebagainya. Dan dalam ayat itu juga menyebutkan jangan membazir, jangan terlampau boros, jangan juga terlampau kedekut. Jangan membunuh jiwa, jangan berzina. Jangan kita ni memberi dalam konteks memberi terlampau kedekut. Nanti kita akan dicela. Dan dalam konteks memberi jangan terlampau berlebihan. Nanti kita akan menyesal. Bab kita nak bantu orang lain ni berpada-pada. Jadi jangan terlampau tak beri langsung, jangan terlampau terlalu memberi langsung. Hak kedekut pun dicela masyarakat, kalau terlebih pun kita akan menyesal. Konon-kononnya nak jadi macam Abu Bakar. Masa hijrah dengan Nabi, dia tinggal apa dekat ahli keluarga dia? Tak tinggal apa. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kita pun nak tiru. Mari peminta sedekah, ambil semua, ambil semua. Bini tanya, pi mana semua barang-barang kita ni? Abang kan standard Abu Bakar lah. Habis semua. Habis nak tinggal apa kat kita? Hanya Allah dan Rasul. Konon-kononnya. Itu bukan level kita. Sebagai contoh, nak suruh faham. Satu masa, lebih tu kita akan menyesal. Jangan berzina, jangan bercakap tentang sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Tu hak bahagian berbuat baik. Lepas tu jangan menzalimi diri sendiri dan jangan menzalimi orang lain. Kalau tuan-tuan perhati kepada amalan 3 serangkai ini, jangan menyekutukan Allah, sentiasa membuat amalan soleh dan jangan menzalimi. Sebab surah ni cerita pasal siapa? Pasal Bani Israel. Sedar atau tak sedar, perasan atau tak perasan, dia hampir-hampir mirip dan persis kepada apa? 10 Commandment yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam dulu. 10 perintah bertulis. Tengok dalam 10 Commandment tu hampir-hampir sama saja. Pertama ialah apa? Jangan sesekali ada Allah ataupun jangan sesekali ada ilah lain selain daripada aku. Maksudnya, jangan mensyirikkan aku. Yang kedua, jangan sesekali membuat patung yang menyerupai sama ada daripada alam langit ataupun di bumi. Sama ada yang berada di air ataupun di perut bumi. Jangan nak buat misal-misalan. Jangan nak buat percontohan. Jangan nak buat rupa-rupaan. Jangan nak buat patung-patung ni. Dia ada B pula. Dan jangan jadikan hal tersebut. Kalau kamu buat sungguh, jangan beribadah. Jangan sujud kepada yang kamu buat. Yang ketiga, jangan sesekali menggunakan nama Allah, nama Tuhanmu dengan perkara-perkara yang bukan-bukan. Dengan kata lain, jangan menggunakan nama Allah pada tempat yang sebarangan. Kerana di sisi Allah dianggap sebagai berdosa. Menggunakan nama-namanya bukan secara sebarangan. Yang keempat, ikhlaskan dan
niatkan kepada hari kebesaran. Hari kebesaran orang Yahudi jatuh hari apa? Hari Sabtu. Jadi muliakan hari Sabtu. Ikhlaskan hari Sabtu. Yang kelima tengok, mirip saja. Hormati kedua ibu bapa kamu. Yang keenam, sama Al-Isra sebut. Jangan membunuh jiwa orang lain. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kelapan, jangan berzina. Yang keenam, jangan mengucapkan sumpah jadi saksi palsu. Yang kesepuluh, jangan sesekali kamu menginginkan rumah orang lain, isteri orang lain, hamba sahaya, lelaki atau wanita orang lain. Jangan sesekali menginginkan kambing dan kaldai-kaldai orang lain. Dengan kata lain, jangan jadikan hak orang lain sebagai hak kita. Milik orang lain sebagai milik kita. Bahasa kasar sedikit, jangan jadi perampas kepada hak dan milik orang lain. Sama ke tak sama? Sebagaimana tadi, cukup sama. Dan inilah kebenaran yang Al-Quran bawa untuk mengesah dan membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Baki lagi sifat mereka sajalah yang tak mau terima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul dan menolak Al-Quran sebagai wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu adalah serba sedikit flowers. Kita panggil apa? Bunga-bunga. Kita tak mula lagi ni. Ni baru nak start. Sebab abang bagi sampai 9.30. Tampaklah kan? Slow-slow. Ni baru 8.30. Kita ambil masa sejam untuk ibrah Isra' dan Mi'raj.